Habis. Apa dia? Habis apa? Sold out. Oh, sold out. Tak apalah. Ada tak binatang lain yang ada dalam Quran? Ada. Seperti Baqarah, surah nombor 2. Seperti An-Namlu. An-Namlu tu semut. Surah 27. Bismillah. Masya Allah. Kenapa Allah Ta'ala muliakan nama-nama makhluk binatang ni dalam Quran? Supaya kita belajar, supaya kita tahu efektifnya pesan pencipta kita dan pesan kekasihnya Nabi Muhammad tentang madu. Sebab itulah yang madu yang korang dapat ni madu yang ada dekat ruangan herba. Kejap adik. Di kawasan yang penuh dengan herba. Yang inilah yang korang dapat. Kalau sold out, tunggu barang sampai lah ya. Minta maaf banyak. Abang Long ni promote tak sebab promote benda dah habis. Gitulah Abang Long. Long nak tanya, betul ke Parlimen Europe dah start nak sekat ekonomi Malaysia? Kita sasaran mereka. Kita semua ni sasaran mereka. Mereka tu siapa penyedia lubang biawak. Kalau dulu para sahabat, dia tanya pada baginda mulia, siapakah yang menyediakan lubang-lubang biawak? Di mana bangsa Arab, orang, manusia ni ikut terjun. Kalau dua golongan ni bagi tahu penyedia lubang biawak kata terjun. Hanya masuk lubang, masuk. Batu sahabat bagi tahu, adakah mereka Nasara dan Yahud? Nabi kata kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau fahamlah ya. Minta maaf, lu kena naikkan kamera ni tinggi. Lu habis dah lah baru nak beli. Tak apalah. Bukan. Benda ni susah nak buat. Spirulina ni kena ternak. Macam kita buat enzim. Madu senang nak dapat. Cuma madu kita ni khas dekat ladang herba. Dia bukan madu yang dalam hutan ataupun yang ternak. Ataupun yang palsu yang campur gula. Ni madu yang dekat area herba. Kita tambah lagi dengan spirulina yang kita ternak. Macam mana ternak spirulina tu? Dia bukan macam ternak kambing, ternak monyet. Dia satu alga dalam air seperti lumut, seperti tapi jenis spirulina ni alga yang kalau ada dalam badan kita penuh dengan contamination ataupun penuh dengan virus-virus yang tak patut, dia akan lawan. Sama ada spirulina menang ataupun benda tu melawan. Jadi semakin banyak korang ambil benda-benda ni, semakin bagus untuk badan. Dan madu dan spirulina ni telah dikaji untuk alternatif antioksidan dan kalis penuaan. Tua tetap tua, tapi kau tengok muka Abang Long, tengok muka-muka kacak kami ni, licin sikit lah. Ilah Allah, angin tiup. Sorry. Abang Long punya lampu nak jatuh. Sorry. Nasib baik Abang Long cakap sampai angin kuat pula. Abang Long terangkan pasal madu tadi ya. Sorry. Terganjak. Angan-angan tu banyak dia. Angin tiup kuat. Lampu tembak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Bang Long. Puan Sita An-Nur ada bagi tahu dia ada masa lagi 11 tahun dari 2019. Ulah bang, kalau Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal sekejap lagi, kenapa tunggu 11 tahun? Kalau Allah takdirkan dia boleh panjang umur sampai umur dia 300 tahun, itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau ada benda-benda meramal-ramal ni, mimpi-mimpi ni, pandangan Abang Long pun dah tak nasihat agar dia tak kena fitnah. Sebab kalau diikutkan, Abang Long antara individu terawal yang menasihati sebagai kakak, sebagai satu bangsa seagama. Abang Long ni nasihat. Sebab nak elakkan dia kena fitnah, ada dua golongan yang akan fitnah dia. Satu golongan yang akan benci dia, akan cari jalan, dia akan tangkap, dia akan masukkan hal, akan tuduh dia sesat. Satu lagi golongan yang taksub. Abang Long nak elakkan dua tu. Tapi benda tu berlaku juga. Tapi kami dah nasihat. Perkataan kami ni sebab Abang Long ziarah dia dekat Chechen 26 tu dengan kawan-kawan Abang Long. Abang Long tahu kalau ikut karakter Kak Masyitah ni, dia baik orangnya. Cuma Abang Long terpaksa ziarah. Kau ingat senang ke aku nak ziarah susuku hati ni? Sebelum dia viral, lu nasihat dulu. Tapi dia keras jugalah pendiriannya tentang tipuan emas, tentang akan ada pengeboman kat Sabah. Abang Long tanya, apa perasaan orang Sabah kalau berlaku betul ataupun tak berlaku, dia jadi konflik. Jadi pandangan Abang Long untuk beliau ialah steady dan diam.
Benda terjadi tak terjadi, kiamat tetap wajib berlaku. Lebih teruk daripada mimpi dia pun boleh berlaku, ataupun Allah Ta'ala takdirkan lebih damai. Sebab tu Alung nak elakkan benda fitnah ni berlaku, Alung nasihat dulu. Dia orang PKR tak kisahlah, dia orang dacing sekalipun, PKR ke apa, nasihat sebagai adinda kepada kekanda, kakak wanita. Wanita ni ada satu isu kalau keluar dekat public. Isunya apa? Emotional, terlalu emotional. Orang lelaki, orang maki hamun steady. Emotional ni kalau tak boleh dikawal, takut kita keluarkan perkataan yang tak patut. Itu saja. Belum ni nasihat. Belum demam, pecah suara lepas baik batuk. Ni pun dah lega batuk, Alhamdulillah. Pecah suara tu biasalah. Bang Long, tahun ni kita bekam sebelum tahun depan. Abang Long nasihat kepada yang ambil dos yang dulu yang beratur, segerakan berbekam. Orang yang tak ambil dos pun bekam. Bekam ni sementara boleh lah. Akan datang kalau tak pasti, ada sebagian yang boleh mungkin bekam darah, tapi kena guna beberapa sapuan-sapuan alkohol ke, sapuan-sapuan iodin kalau tak pasti. Cuma kena ada lisens. Lisens tu kena bayar lah. Dan dipantau. Tapi Abang Long tak rasa dihilangkan terus. Cuma tak boleh bercampur gaul dengan rawatan moden. Itu pandangan Abang Long. Itu kalau tanpa IHR Namun kalau IHR masuk, checkmate. Sebab tu Abang Long doa pada Allah Ta'ala dan doa agar kawan-kawan kita mulai sekarang, masa masih ada, amendment Undang-Undang International Health Regulation ni akan secara kertasnya akan mula beroperasi secara total pada pertengahan 2024. Namun untuk kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia rujuk kembali ataupun batalkan terus ataupun betulkan balik benda-benda yang tak patut dalam klauza amendment, maka peluang kita hanya ada pada sehingga deadline-nya 30 November ataupun sebelum Disember 2023. Sekarang dah 25 Oktober 2023. Berapa lama lagi? Sebulan lebih saja lagi. Tak sampai 2 bulan. Peluang yang kita ada agar kerajaan kita, terutamanya PMX, kerajaan madani sekarang, seperti mana yang kerajaan boleh buat kepada menyokong Palestin, Gaza, membasmi kezaliman Zionis Yahudi, seperti itulah PMX dan kerajaan beliau perlu lakukan untuk selamatkan nyawa rakyat Malaysia daripada kena zalim. Zalim ni bukan sekadar datang misil tembak pecah. Zalim yang pada kita khawatir ialah tikam belakang. IHR adalah satu rang undang-undang zalim yang bakal kita lalui sama-sama. Dua keputusan yang bakal berlaku sama ada kerajaan kita dengar nasihat rakyat. Jarang rakyat nak menasihati kerajaan, kecuali kerajaan nasihat kepada rakyat. Tapi kali ini kerajaan nasihatkan kepada rakyat nasihatkan kepada kerajaan bahawa kalau ada 1000 kebarangkalian yang paling utama ialah batalkan. Mungkin ada pusing sana sinilah, itulah kita kena ikut dunia. Tak boleh ikut kalau dia penyembah iblis, penyedia lubang biawak, apatah lagi dua golongan daripada Yahud Nasar dan tambah lagi komunis. Komunis ni bukan sekadar dekat China. Komunis ada dekat setiap negara. Komunis pula bersekongkol dengan penyembah iblis di antara Zionis Yahudi dan golongan elit Nasara yang kejam. Faham? Sebab International Health Regulation ni akan jadikan manusia bukan lagi manusia. Mereka akan melihat manusia ni sebagai satu produk yang mereka boleh bonekakan kalian. Mereka boleh ambil anak kalian tanpa izin kalian. Tak payah perlu consent form, tak payah perlu tanda tangan. Dia boleh ambil. Sebab apa? Mungkin mak bapak tak cocok anak sebabkan nak elakkan anak kena wabak varian X puaka yang dusta tu, maka anak dan ibu ayah kena kuarantin. Benda ni dah tertulis, dah termaktub dalam tulisan si botak puaka Klaus Schwab tu, pengerusi World Economic Forum yang lambang 666 dan bersekongkol dengan Tedros, lembaga tongkat dan ular punya ketua iblis anak cucu.
je. Ketua-ketua ni, ketua-ketua macai lah. Dia ada lagi lah. Kenapa kena lawan? Ada orang kata, Long, kita kena lawan ataupun kita kena lari. Untuk ini kita kena lawan. Tapi bila muncul si mata satu, kita kena lari. Bila dia muncul, bila kekeringan dunia ni tiada setitik pun hujan, binatang berkuku mati, masa tu korang kena lari hurubah. Sekarang masih boleh lawan? Ya, boleh lawan dia punya konco-konconya. Tapi kalau ketuanya nanti kita kena lari. Yang boleh bunuh Dajjal, yang boleh lawan Dajjal hanya Nabi Isa dan pasukan IM je nanti 313. Orang duduk bumi yang lain kena lari. Sekarang kena lawan kenapa? Agar kerajaan kita pilihan ada dua saja. Satu, teruskan segala perjanjian si iblis ini, ataupun melawan. Engkau akan faham perkataan Abang Long ni. Kalau akur, kita akan duduk dalam sistem penyembahan iblis, laknat si mata satu. Kalau kita lawan, boleh jadi negara kita adalah sasarannya. Boleh aja dua pilihan, bang. Orang Melayu ni rela mati mulia syahid mempertahankan hak akidah kita, tanah air kita, anak-anak bangsa kita, selamatkan nyawa seluruh rakyat Malaysia daripada duduk dalam sistem angguk akur tapi penduduk langit cerca kita semua. Pilihlah dua. Long demam ke suara pecah, minta maaf. Sorry. Batuk-batuk manja. Batuk-batuk dah baik ni. Akak rela Long perang syahid macam Palestin. Baik bang kakak sekalian. Kita pun minta jauh agar tempat kita Malaysia yang kita cintai, tanah tumpah darah kita ni, Allah jauhkan daripada kena zalim. Abang Long pun tak rasalah seperti mana Zionis Yahudi laknat ahli neraka tu zalim pada penduduk Palestin. Negara kita ni mungkin ada banyak hengki-pengki, tapi atas pemimpin kita sajalah. Pemimpin kita boleh pilih untuk menolak. Ada ramai negara besar dunia menolak. South Africa, negara Eropah, beberapa negara Asia menolak Amendment HR. Kenapa nama kita, negara kita tersenarai salah satu negara yang duduk setuju dalam undang-undang zalim ini? Pelik kan? Siapa yang tanda tangan? Kau kajilah balik ya bang kakak. Sebab benda ni duduk dalam klauza yang sangat terrahsia. Kenapa rahsiakan kepada rakyat? Cakap aja jujur dengan rakyat. Rakyat pun boleh bersedia. Kalau kau diam, bekas-bekas menteri puaka dulu minta maaf, pengarah kesihatan celaka lah dulu minta maaf lah cakap apa. Mereka ni zalim. Zalim kenapa? Dia orang kata yang datang penawar tu demi kebaikan masyarakat, lindung diri, lindung keluarga, lindung kepala bana semua. Apa yang terjadi? Keluarga kami sakit. Ada yang kena kanser dalam hospital. Ada yang dah pergi bang kakak. Masya Allah, angin kuat. Pergi tu apa? Pergi luar negara. Pergi pindah alam. Faham tak pindah alam ke mana? Ke tepi rumah kau. Dah pergi tak kembali. Ke boleh hidup balik? Saudara mara kita dah pergi. Yang mereka kata, oh ni bukan sebab cocok, ini sebab darah, ini sebab jantung, ini sebab paru-paru, benanah paru-paru masalah. Dia akan salahkan 1000 jenis masalah. Keturunan tak betul lah ni makan garut. Sebenarnya dia datang daripada racun yang kita beratur. Tapi berapa ramai yang dulu tak sedar, sekarang baru sedar lambat. Tapi masih ada peluang dan ruang untuk kalian usahakan rawat diri sendiri dulu, buat bekam, fashdu, detox, buatlah segala rawatan, minum enjoy kelapa, cek herba, cek rawatan sunnah, ayurveda, ginseng, homopati. Cubalah ikhtiar, rawat diri kalian. Lepas ni kalau Aisyah ada lagi, masuk lagi racun. Takkanlah benda ni berulang-ulang. Sebab itu PPIM dan beberapa ratus NGO, lebih kurang 300 lah. DNAX yang Abang Long ni pun salah satu tim yang akan sokong satu perhimpunan aman yang pada awalnya bakal dilakukan pada 4 November, namun ditangguhkan pada 11 November 2023. Abang Long harap orang semenanjung Malaysia, terutamanya rijal ataupun lelaki, keluar bukan nak buat demonstrasi untuk musnahkan tempat. Dengan aman, kita sokong dengan cara kita. Pakai pakaian bebas. Bawalah spanduk seperti mana korang nak bawa spanduk nak lawan Zionis Yahudi laknat tu. Tunjukkan perhimpunan kita ni perhimpunan yang aman. Abang Long tahu dalam perhimpunan tu akan ada puaka-puaka buat masalah.
Handphone dekat tangan kalian ada handphone, korang rakamkan kalau ada si puaka-puaka bermuka Melayu berhati Yahudi. Seperti rambut kapas si Musa tu. Lalu cakap rambut kapas si Musa tu geng RC Racing Club. Kau tengok dia jauh, kau dah tahu betapa munafiknya salah satu manusia yang betul-betul hina kita. Kita tak boleh takbir kat negara tanah kita. Sedih bang. Takbir di Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang mencipta langit dan bumi tak boleh, sebab jaga hati pelbagai kaum. Bangsa lain pun heran. Kita orang okey je, satu hari 5 kali azan okey je, kenapa tiba-tiba untuk perhimpunan nak bela warga Palestin yang majoriti umat Islam ada sebagai Nasrani yang kena zalim Zionis Yahudi, dia pula cakap kita Zionis. Puaka betul lah. Sebab itu ketua dia konco-konco macam yang dapat beberapa duit, itu akan ada nanti. Tapi kita kena lawan dan rakam dia. Kau simpan data-data mereka, kita akan buru mereka pula. Kalau dulu Mossad, CIA, FBI buru kita, sekarang kita pula buru mereka. Boleh tak kita lakukan? Boleh. Sebab bangsa Yahud, bangsa yang sangatlah pengecut. Mereka antara manusia yang penuh dengan DNA yang sangat takut. Kenapa mereka takut? Mereka baling sembunyi. Kalau nak tembak dia jauh, kalau berdepan memang kalah. Mampus keras dia. Sebab tu insya-Allah 11 hari bulan nanti Abang Long nasihat kepada lelaki. Kalau kau anak jantan, latung-latung kau masih kukuh. Kalau tak hadir, Alung faham. Mungkin awak duduk Sabah Sarawak ataupun awak duduk jauh daripada tempat kami. Tapi kalau duduk Semenanjung tak boleh hadir 11 bulan 11 nanti tanpa ada sebab munasabah. Mungkin kalau mak ayah tak sihat tu, awak rela jaga mak ayah. Tapi kalau okey, hari itu hari Sabtu, hari cuti. Alasan awak kerja kenduri kahwin, lepas kenduri boleh tak datang. Masanya seperti yang dibincangkan lebih kurang pukul 10 hingga Zuhur macam tu. Hadirkan diri anda. Cara macam mana? Hadirkan. Kalau tak hadir juga, viralkan. Boleh tak buat? Tulis boleh bang kakak, boleh. InsyaAllah. Itu orang lelaki yang lo jemput. Orang perempuan, bawalah mahram kalian. Kenapa kita kena buat? Ini tanda seperti mana orang Palestin berjuang menyelamatkan nyawa mereka daripada kena zalim, duduk rumah kena tembak, pergi masjid kena tembak, hospital kena tembak, tumpang gereja kena tembak, tumpang tepi kubur kena tembak, masuk dekat pusat tahanan, pusat-pusat orang pelarian pun kena tembak, nak keluar sepadan kena tembak. Dah nak ke mana? Malaysia sasaran utama dia, terutamanya Nusantara abang kakak ya. Abang Long harap korang boleh hadir ya, terutamanya warga Lembah Kelang. Warga Lembah Kelang. Lembah Kelang tu kat mana? Abang Long Terengganu boleh sampai tak? Kalau awak Long penat lah Long, ada orang naik bas bang. Kalau ada boleh naik basikal, bawa basikal. Mudah-mudahan itu satu tanda kita berjuang. Ni zaman tak ada wabak. Kalau dulu zaman wabak, Long tak benarkan korang duduk berkumpul sebab khuatir wabak lah apa. Zaman tak ada wabak ni, sementara amendment Aisyah belum dimuktamadkan, kita ada peluang untuk berkumpul dan buat satu perkumpulan aman insya-Allah. Tak ada alasan Long harus pergi sebab 300 NGO, majoritinya 99% orang Melayu Islam, dan NGO bukan Islam, bukan Melayu pun hadir, termasuk doktor-doktor pun hadir. Tak kalah awak tak join ya Long. Disebabkan Abang Long cakap ni, nanti Along kena cakap, tak apalah, Along masuk penjara pun tak apa, korang hadirlah ya. Abang Long pun dah tahu bila-bila masa dari sekarang nama Abang Long dah top 10 senarai utama yang bakal kena hilangkan segalanya. Tapi tak takut. Abang Long ada ke tak ada, korang jalan. Ini kita berjuang untuk anak cucu kita abang kakak. Kita belum lagi angkat senjata, kita berjuang mempertahankan hak kita, warga kita daripada kena zalim dengan undang-undang iblis. Dekat mana tu Long? Kuala Lumpur dikatakan, nanti Along akan konfirmkan, Padang Merbuk, area-area KL lah Abang Long ni pun tak biasa jalan KL tu. Apa yang kita kena buat? Datanglah awal 11 hari bulan tu, macam Abang Long datang hari Khamis, lalu gerak Khamis sebab Jumaat Kemaman, Terengganu, Johor, Kedah, Kelantan cuti. Hari Sabtu kita berkumpul sebentar, ambil gambar, selfie, dengarlah ada ucapan-ucapan tim PPI NGO sekejap, ambil gambar-gambar, lepas tu balik. Settle.
tanpa bawa huru-hara. Nak bawa spanduk silakan, nak bawa hati yang nyaman, nak bawa doa silakan. Kita berkumpul, kita doa ramai-ramai agar ada pemberita ambil gambar penuh rakyat Malaysia yang hadir, selamatkan nyawa seluruh rakyat Malaysia. Fardu kifayah dah jadi ni. Sebab tu kalau yang tak hadir nanti kena ada alasan. Kalau jaga mak ayah, kalau anak sakit, tak apa. Tapi kalau tak ada alasan kau tak hadir, rugi bang. Kalau dulu orang berjuang, berperang, Nabi kata dah habis perang ni, Nabi kata ada satu lagi perang, mai. Para sahabat tangan tengah terkulai. Tangan tengah terkulai. Nabi kata ada perang lagi. Sahabat tak ada mengeluh. Okeylah, aku bandage sikit lah, ikat balik. Mai, sengit-sengit. Ini kita tak ajak perang pun, kita ajak satu perhimpunan aman. Kita membantah regulation ataupun satu undang-undang zalim. Boleh tak buang? Boleh. InsyaAllah Abang Long harap kita boleh hadir. Okey, ada lagi 10 minit nak maghrib. Kenduri Long macam ni. Bab-bab kenduri, kendara, ada tahlil, tak apalah dahulukan. Tapi awak susun jadual masing-masing. Susun jadual. Kalau penting untuk keluarga tak apa. Tapi Along rasa rakyat Malaysia ni ramai yang free. Daripada tak ada buat apa, gentil latu-latu dalam rumah, duduk saja seorang-seorang, keluar. Selamatkan nyawa rakyat Malaysia ni. Satu nyawa kita dapat selamatkan, hasil kita ikhtiar. Maka ingat, balasan Allah Ta'ala tu luar biasa. Seperti mana kita selamatkan satu bumi. Andai kata tanpa kita ada, menyebabkan IHR ni diteruskan, pemimpin kita tak nak dengar, ataupun buat-buat pekak tak dengar, ingat azab Allah Ta'ala amat pedih. Tapi kalau nanti IHR berlaku, ada satu je nyawa rakyat yang hilang, maka dosanya seperti kita bunuh satu bumi bang kakak. Ini jangan main-main. Jangan main-main. Abang Long buka lampu sikit. Dah nak gelap ni kacak sikit. Terang sangat ke apa? Sebab belakang tu dah gelap. Sini mendung. InsyaAllah saya dari Penang, Bang Long. Abang Long, Masya Allah. Jangan. Abang saya tutup, Mas. Bukan kan? Sebab Papa punya lampu. Papa, Abang Long punya lampu asyik nak jatuh. Dari Penang, Abang Long dari Terengganu, orang Kelantan yang duduk overseas pun balik naik flight, hadir. Takkan awak duduk Semenanjung tak boleh. Long, saya tak ada duit bang. Bab duit ni jangan cakap dengan Abang Long lah. Kalau Allah Ta'ala kau niat betul, kau bawa 10 sen daripada Perlis 10 sen, kau akan sampai. Kau akan sampai. Cuma masalahnya kita banyak alasan. Kita hilangkan segala alasan orang Melayu kita. Tak ada duit lalu masa saya kereta rosak. Tak ada alasan bang. Kalau boleh jalan kaki, jalan. Kalau boleh naik basikal, naik basikal. Kalau boleh jangan bagi alasan. Lampu baru lampu lighting sikit lah ya. Malam nanti kita buat live lagi insyaAllah. 7 Long ya. Alhamdulillah ada juga NGO yang prihatin tentang rakyat. Kalau orang-orang kampung tahu, kenapa-napa, terima kasih bagi tahu. Perhimpunan tu bukan nak buat zalim. Kita sebenarnya nak berkumpul ramai-ramai. Ini bukan perhimpunan politik. Orang politik mungkin ada. Dan mungkin ada NGO yang ambil kesempatan. Tapi dia penyembah iblis ada juga. Kita pedulikan semua tu. Kita berkumpul. Kita tunjukkan checkmate. Kau tak akan tengok muka Abang Long, produk-produk macam kita herba-herba ni susah. Akan disusahkan. Yang mana tak ikut lembaga tongkat dan ular punya cadangan. Kalau dia cadang semua ubatan herba ke sunnah ke akan dihapuskan total. Hanya ubat dadah sintetik daripada Big Pharma sahaja yang dibenarkan. Kau menangis air mata darah pun dia sia-sia. Sekarang perjuangan kita masih ada. Masih ada ruang kesedaran pemimpin kita. Kalau PMX boleh buat perhimpunan untuk orang Palestin, PM10 juga boleh dengar perhimpunan rakyat Malaysia pula. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey, 2 minit lagi Along baca-bacakan komen yang Along boleh tu. Tengok seluar Along jahit sendiri. Kalau kau tengok seluar Along jahit, seluar ni seluar lama ya. Waalaikumsalam. Kita perempuan sanggup naik bas, tapi itulah sedih orang lelaki mana nak ambil tahu.
Bang, kalau orang perempuan boleh hadir nanti, acik-acik kita, makcik-makcik kita, nenek-nenek kita, grandmother, orang-orang bongkok naik wheelchair boleh sampai, OKU boleh sampai, engkau yang cekik lekik lembek tu, baik kau gali kubur, kau tanam teruslah, tak payah hidup. InsyaAllah sampai Perak, insyaAllah. Ada doktor kata dekat Twitter cakap IHR fitnah. Bukan fitnah. IHR ni bukan sahaja kena dekat Malaysia. Dia akan pilih negara yang setuju tanda tangan. Malaysia ni duduk dalam beberapa negara yang dah setuju, bang. Tolong, bang. Kalau ada 200 negara kat dunia, kalau Malaysia duduk dalam negara setuju, bila di rang undang-undang tu termaktub total 3 tahun, bang, kita kena lalui. Kau sanggup? Belum apa jadi kalau batalkan? Kita tak ada 3 tahun tu. Kita jadi bebas seperti negara yang tak tanda tangan. Tapi boleh tak yang IHR ni ditunda ataupun ditangguhkan terus, dibatalkan terus? Boleh. Siapa yang boleh? Atuk kita, abah kita, pakcik kita, abang long tak boleh. Toki PPM pun tak boleh. Doktor-doktor tak boleh. Pemimpin kita. Pemimpin kita ni Perdana Menteri dan yang di Persatuan Agong boleh semak balik ataupun batalkan teruslah. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Okey, abang kakak, malam nanti lepas Isyak kita akan buat live lagi. Terima kasih kawan-kawan yang support Abang Long bagi gift. Yang follow Mosaic. Mosaic ni, Abang Long punya TikTok ni masih ada. Abang Long pun tak rasa TikTok ni boleh bertahan lama, dah kena banyak sekali violation. Andai kata kena lagi, Allah akan buat TikTok baru. Okey, hatur nuhun. Salam sugih walas asih. Salam maghrib. InsyaAllah kita jumpa malam ni. InsyaAllah. Terus berjuang abang kakak. Berjuangan kita ni belum angkat senjata lagi, belum berjuang keluarkan darah lagi. Kita berjuang keluarkan tenaga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.